Hai guys, Assalamualaikum. Okey, baru-baru ni Xiaomi baru saja melancarkan dua produk yang dinantikan oleh ramai, iaitu Xiaomi Mi Mix 4 dan juga Xiaomi Mi Pad 5, iaitu sebuah tablet. Dan selain daripada produk tu, ada juga produk-produk yang lain yang dilancarkan, iaitu sebuah TV, speaker dan juga yang paling menarik adalah sebuah robot yang rupa dia macam Boston Dynamics. Design dia pun lebih kurang, robot ni pun boleh buat flip sama juga macam Boston Dynamics punya. Tapi dalam video kali ni, apa yang kita nak tengok adalah spesifikasi dan juga overview Xiaomi Mi Mix 4 dan juga Xiaomi Mi Pad 5. So, jom mulakan video. Jadi kita mula dengan Xiaomi Mi Mix 4 dulu. Seperti mana yang kita tahu, Mix ni adalah merupakan nama, moniker untuk produk yang mencetuskan inovasi baru dan juga teknologi baru. Jadi tarikan utama untuk Mi Mix 4 dan juga apa yang paling menarik dekat phone ni adalah dia ada teknologi kamera bawah skrin yang paling terkini dalam pasaran. Rekaan phone ni dari segi keseluruhannya mengambil bentuk daripada Xiaomi Mi 11, maknanya dia tak ada skrin kedua yang besar dekat belakang tu. Dari segi fizikal ni, saiz dia lebih kurang saja dengan Xiaomi Mi 11 Ultra, tapi disebabkan dia tak ada skrin kedua dekat belakang tu, jadi dia adalah lebih ringan berbanding Mi 11 Ultra. Okey, apa yang menarik dekat Xiaomi Mi Mix 4 ni adalah dia menggunakan chip Snapdragon 88 Plus, iaitu yang pertama dekat dunia yang menggunakan chip ni. Kalau compare dengan Snapdragon 888 yang biasa, chip ni adalah merupakan versi yang overclock, iaitu dia naik kepada 3 GHz berbanding 2.4 GHz dalam 888 yang biasa. Selain itu, prestasi AI dia pun adalah lebih berkuasa daripada 26 TOPS Snapdragon 888 kepada 32 TOPS dalam Snapdragon 888 Plus. Selain itu, tak ada perbezaan langsung, grafik dia pun masih sama juga, tak ada overclock dan juga yang lain-lain pun sama. Untuk Mi Mix 4 ni dia gunakan RAM sampai 12GB LPDDR5 dan juga storage 512GB berasaskan UFS 3.1. Dari segi performance buat masa ini adalah merupakan phone yang paling laju, phone yang paling pantas disebabkan hanya dia sahajalah yang menggunakan chip Snapdragon 888 Plus pada masa ini. Pada bahagian hadapannya, kita ada teknologi skrin yang lebih kurang sahaja dengan Xiaomi Mi 11 Ultra, iaitu 6.67 inci, saiz yang sama, screen curve 3D AMOLED 120Hz, 480 touch sampling rate. Tapi bezanya dekat sini, Mi Mix 4 ni dia tak gunakan Quad HD macam dekat Mi 11 atau Mi 11 Ultra, tapi dia hanya gunakan screen Full HD sahaja. Panel dia juga adalah daripada 10-bit color panel yang boleh display 1 bilion color, HDR10+ dan juga Dolby Vision. So dari segi spesifikasi ni, kita boleh nampak yang Mi Mix 4 ni masih lagi terkebelakang sikit dari segi teknologi skrin berbanding Mi 11 Ultra. So ini adalah kali pertama Xiaomi gunakan kamera bawah display untuk jenama diorang, tapi sebenarnya teknologi yang digunakan adalah teknologi generasi ketiga. Untuk Mi Mix 4 ni digunakan rekaan RGB Micro Diamond Pixel, di mana dia adalah merupakan susunan RGB dalam skrin phone tu, dan Xiaomi gunakan rekaan circuit design yang baru, transparent wiring dan juga software algorithm yang lebih maju untuk mengurangkan pantulan cahaya supaya selfie tu lebih jelas. Sebab sebelum-sebelum ni untuk generasi pertama kamera bawah skrin ni, ZTE ada pakai melalui ZTE Zen20 yang mana bila kita selfie, kualiti selfie adalah berkabus dan sangat tak clear. Jadi Mi Mix 4 sebenarnya cuba menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan rekaan yang lebih terkini. Jadi untuk kamera selfie itu sendiri, dia datangnya daripada 20 megapiksel. Kemungkinan ini adalah merupakan sensor yang sama digunakan juga pada Xiaomi Mi 11 Ultra yang mana kualiti dia adalah bagus, tetapi disebabkan dia merupakan kamera bawah skrin, mungkin dia tak sebaik Mi 11 Ultra, tapi harap-harapnya adalah lebih baik berbanding ZTE Zen20 yang merupakan generasi yang first yang guna teknologi kamera bawah skrin. Selain itu, Xiaomi buat comeback semula dengan kembalinya 120W untuk fast charging, yang mana sebelum ni pada Xiaomi Mi 11 Ultra dia hanya limitkan kepada 67W saja. Sedangkan sebelum tu lagi Xiaomi Mi 10 Ultra digunakan 120W. Teknologi ni hilang kejap, dia muncul balik pada Mi Mix 4. So kapasiti bateri dia adalah 4500 mAh dan boleh penuh dalam 15 minit. Sebelum ni saya pernah try pada Black Shark 4 yang gunakan 4500 mAh juga dan 120W juga, dan memang boleh penuh 15 minit. Memang laju gila. Dan juga untuk wireless charging, Mi Mix 4 support 50W wireless charger, tapi sebenarnya dia agak perlahan sikit berbanding Mi 11 Ultra yang sebelum ni dia hanya support 67W wireless charging. So dia agak slow sikit dekat sini. So kita tengok pula dekat sistem kamera dia, digunakan 3 lens pada Mi Mix 4 ni. Untuk kamera utama dia menggunakan 108 megapiksel daripada HMX sensor. Sensor ni adalah merupakan sensor yang sama digunakan pada Mi 11, dan sensor ni sebenarnya adalah lebih kecil berbanding sensor yang ada pada Mi 11 Ultra yang gunakan Samsung JN2. Kamera kedua adalah 8 megapiksel periscope dengan 5 kali optical zoom, dan juga yang ketiga adalah 13 megapiksel ultra wide dengan teknologi freeform lens. Maknanya distortion dekat bahagian hujung kualiti kamera ultra wide tu akan berkurang ataupun tak efek sangat gambar. Okay, dari segi spek kita tengok yang sebenarnya Mi 11 Ultra ni masih lagi menjadi juara disebabkan dia menggunakan sensor yang lebih besar dan juga periscope kamera dia ada resolution yang lebih tinggi. Maknanya kualiti dia mungkin lebih kepada Mi 11 berbanding kepada Mi 11 Ultra.
Tapi sebenarnya Mi Mix 4 ni dia tak ada IP68 dan hanya limit kepada IP53. Jadi untuk audio, Xiaomi Mi Mix 4 ni masih lagi menggunakan speaker stereo daripada Harman Kardon, sama macam Mi 11 Ultra dan juga Mi 11. Jadi audio memang tak ada masalah dekat sini. Dan satu lagi benda yang terbaru yang diletakkan dekat Mi Mix 4 ni adalah ultra wideband 500 MHz. Yang ni merupakan teknologi yang first kali diletakkan dalam phone Xiaomi. Sebelum ni tak ada benda ni. Function ultra wideband ni adalah sebagai alat positioning, sebagai sensor untuk mengesan kedudukan dengan lebih tepat, dan teknologi ini adalah teknologi yang sama diletakkan pada iPhone. Jadi peletakan ultra wideband atau UWB ni merupakan satu benda yang sangat sesuai lah, sangat penting sebenarnya dalam phone Xiaomi ni, sebab kita tahu Xiaomi ni banyak keluarkan banyak produk, banyak ekosistem IoT diorang. Jadi bila adanya ultra wideband ni dalam Xiaomi Mix 4, interaction antara phone tu nak detect, nak kesan kedudukan produk IoT diorang tu akan jadi lebih mudah dan jadi lebih seamless. Okay, kalau kita tengok balik, Xiaomi Mi Mix 4 ni merupakan campuran teknologi dan juga spesifikasi antara Mi 11 dan juga Mi 11 Ultra sebelum ni. Dan dari segi hardware, dia bukanlah the most cutting edge teknologi, bukannya merupakan hardware yang paling berkuasa lah untuk Xiaomi punya phone setakat ni. Kalau kita nak bagi position pegang phone dengan hardware yang paling berkuasa, benda tu masih lagi Mi 11 Ultra yang pegang, terutamanya dari segi kamera, sebab Mi Mix 4 ni masih lagi menggunakan teknologi kamera yang sama macam Mi 11 sebelum ni. Tapi sebenarnya selling point yang paling utama untuk Mi Mix 4 ni sebenarnya adalah kamera under screen dia, atau CUP, kamera under panel. Dan dia masih lagi selari dengan nama Mix, iaitu keluarga dalam brand Xiaomi yang mengetengahkan teknologi terbaru. Harap-harapnya dengan teknologi screen yang lebih terkini ni dapatlah kualiti selfie yang lebih bagus, tak macam ZTE Axon yang sebelum ni, yang dia punya selfie tu dia okey, cuma dia macam berkabus dan tak jelas. Harap-harapnya dekat Mi Mix 4 ni akan jadi lebih baik. Okey, untuk harga Mi Mix 4 ni dijual pada harga 4,999 yuan, bukan ribu. Yang ini di China, dan kalau kita convert dia dapat dalam RM3,267. Ni merupakan harga semasa lah, dan boleh mencapai untuk versi yang paling mahal RM6,299 yuan yang bersamaan RM4,116. Tapi sayangnya Xiaomi cakap Mi Mix 4 ni hanya untuk China sahaja. Jadi kita di Malaysia ni ataupun pasaran global yang lain mungkin tak akan menerima Mi Mix 4 ni. Namun disebabkan kita tahu yang ni barang Xiaomi jadi nak dapatkan input set tu bukanlah sesuatu yang susah pun, macam tak biasa kan. So untuk produk yang kedua saya rasa lagi menarik sebab dia making a comeback balik adalah Mi Pad 5. Sebenarnya kalau kau nak tahu, Mi Pad ni adalah keluarga Xiaomi untuk tablet. Tapi produk yang last dalam Mi Pad adalah Mi Pad 4, iaitu pada tahun 2018. Baru sekarang 2021 baru kita dapat pengganti kepada Mi Pad 4, iaitu Mi Pad 5 lah. Dan Xiaomi ada lancarkan 3 versi Mi Pad 5, iaitu yang pertama adalah Mi Pad 5 biasa, yang kedua adalah Mi Pad 5 Pro, dan yang ketiga adalah Mi Pad 5 Pro 5G, version yang ada 5G. And mostly ketiga-tiga versi Mi Pad 5 ni berkongsikan spesifikasi yang sama, kecuali bahagian prosesor dan juga bahagian kameranya lah. Ok, kita go through slow-slow. Yang pertama dari segi display dia, ketiga-tiga Mi Pad 5 ni dia mempunyai 11 inci LCD dengan refresh rate 120Hz, dan dia punya resolution adalah 2560 x 1600. Kalau ikutkan sekitar 2.5K, iaitu lebih sikit daripada Quad HD, tapi memang tak sampai lah 4K. Dan juga dia support untuk True Tone display, dan teknologi ni adalah teknologi yang sama pada iPhone dan juga iPad. Itu boleh adjust temperature untuk lighting screen berdasarkan ambient dan juga white balance untuk bilik tu. Ok, memang teknologi yang sama, tapi masalahnya saya tak faham kenapa Xiaomi still gunakan nama True Tone display dan tak guna nama diorang sendirilah. Ok, untuk prestasi Mi Pad 5 yang biasa ni dia run Snapdragon 860, tapi versi yang Mi Pad 5 Pro dan juga 5 Pro 5G digunakan Snapdragon 870. Beza dua chip ni jarak dia adalah setahun, di mana kita tahu 860 ni merupakan upgrade daripada 855, dan juga 870 ni adalah upgrade daripada 865. Dan 870 tu dia ada 5G dan 860 dia tak ada 5G. So untuk Mi Pad 5 dan juga Mi Pad 5 Pro dia support sampai 6GB RAM, tapi untuk Mi Pad 5 Pro 5G versi yang mahal sikit ni dia support sampai 8GB RAM. Dan ke semua model tablet Mi Pad 5 ni dari segi storage nya dia support sampai 256GB storage, sama je semua, tak ada version 512GB. Ok, kamera merupakan bahagian yang paling berbeza untuk ketiga-tiga tablet ni. Masing-masingnya ada perbezaan tersendiri. Yang pertama, Mi Pad 5 yang biasa tu dia ada satu je single kamera dekat bahagian belakang, iaitu 13MP. Tapi Mi Pad 5 Pro 13MP utama dan ada support untuk 2MP depth. Manakala untuk Mi Pad 5 Pro 5G dia lebih advance sikit, dia support sampai 50MP utama dan juga 2MP untuk depth. Untuk bahagian selfie dia, ke semua tablet Mi Pad 5 ni menggunakan 8MP, sama je semua. Ok, untuk bahagian bateri pun ada beza juga. Ok, Mi Pad 5 yang biasa ni dia support sampai 8720 mAh dengan 33W
fast charging. Manakala untuk Mi Pad 5 Pro dan juga Mi Pad 5 Pro 5G disambut sampai 8600 mAh dengan 67 watt fast charging. Kat sini kita nampak yang Mi Pad 5 Pro dan juga Mi Pad 5 Pro 5G dia punya bateri lebih kecil sikit, tapi dia punya fast charging adalah 2 kali ganda lajunya berbanding Mi Pad 5 yang biasa. Okey, dari segi audio untuk Mi Pad 5 Pro dan juga 5 Pro 5G dia ada 8 speaker dengan Dolby Atmos dan juga ada support untuk high res audio. Jadi boleh nampak yang audio dia memang tip-top gila. Mi Pad 5 juga dia ada support untuk Dolby Atmos, tapi dia punya speaker hanya dapat 4 saja. 4 lagi speaker tak ada. Dia hanya reservekan 4 speaker tambahan untuk Mi Pad 5 Pro dan juga Mi Pad 5 Pro 5G. Untuk software pula, dia gunakan MIUI 4Pad. Nama khusus dia lah version untuk Mi Pad ni. Dia sebenarnya adalah MIUI 12.5 yang sama untuk phone, tapi dia redesign untuk kegunaan tablet, untuk kegunaan Mi Pad 5 ni. Dan juga Xiaomi cakap 300 apps je, apps yang betul-betul optimize untuk tablet atau MIUI 4Pad ni. Tapi diorang target by the end of the year, dalam penghujung tahun ni, lebih kurang dalam 2000 apps yang betul-betul optimize lah untuk kegunaan Mi Pad 5 ni. Dan sebagai tablet dia adalah counterpart aksesoris dia. Macam yang first diorang announce adalah sebuah stylus. Dan lagi satu, stylus ni ada magnet dan korang boleh letakkannya dekat atas, dekat tepi tablet tu. Benda ni sama je lah macam dekat iPad dengan dekat Huawei MediaPad. Jadi lebih mudah lah, tak adalah stylus tu bersepah letak kat mana-mana kan. Dan aksesori lain diorang announce adalah sebuah keyboard, iaitu Keyboard Folio. Keyboard Folio ni, yes, nama dia sebuah keyboard. Dia ada 1.2mm key travel dan juga dia bertindak sebagai sebuah case. Maknanya 2-in-1. Okay, so pendapat saya, Mi Pad 5 ni saya rasa lagi menarik kot daripada Mi Mix 4. Yang pertama, harga ni murah, dan yang secondly, kita ni sebagai pengguna memang dah ketandusan tablet Android yang betul-betul power dan harga murah. Kalau nak beli tablet, kita selalu tengok kepada Samsung punya tablet kan. Tapi Samsung punya tablet, dia tak ada yang macam betul-betul kena dengan selera. Ada yang mahal tu mahal sangat, ada yang murah tu spesifikasi dia biasa-biasa. Dan Huawei ni kita tahu lah masalah ekosistem dia yang tak ada Google tu kan. Dan satu lah, bila Xiaomi stop buat untuk tablet ni, rasa macam ada satu kekosongan. Pada tahun ni memang nice lah dia orang kembali buat tablet balik. Memang sangat-sangat best lah bila dia orang buat balik Mi Pad 5 ni. Okay, so untuk harga Mi Pad 5 version yang paling biasa bermula pada 1999 yuan yang bersamaan dengan 1307 ringgit. Memang sangat murah, sangat best sebab kita dapat spesifikasi yang memang sedap lah kan untuk sebuah tablet Android dengan harga yang sangat marhain. Dan untuk yang versi paling mahal iaitu Mi Pad 5 Pro dengan 5G 3499 yuan bersamaan 2287 ringgit. Ini kalau convert pun memang tak mahal sangat, memang mungkin tak lebih 3k lah kot. Tapi difahamkan model yang versi Pro ni, iaitu yang dua ni, Mi Pad 5 Pro dengan 5 Pro 5G ni, China sahaja yang dapat. Jadi kita sebagai pengguna dekat Malaysia ni sekadar dapat Mi Pad 5 biasa je lah. Okey je, cuma lah yang kita tahu kan, sebab version Pro ni dia dapat 8 speaker Dolby Atmos, jadi performa audio lagi gempar dan juga chip dia lagi power. Tapi faham lah, barang Xiaomi ni kan, barang China ni kan, kita sebagai pengguna ni guna kat Malaysia ni macam tak biasa pula beli set import kan. So tak tahu lah nak buat apa kan. Okay, jadi itu sajalah untuk recap dua produk yang bagi saya menarik, Mi Mix 4 dan juga Mi Pad 5. Tapi bagi saya yang paling best Mi Pad 5, disebabkan saya memang dah lama tak tengok tablet dengan harga yang marhain untuk spesifikasi yang tinggi. Sebenarnya expectation terhadap kualiti kamera dekat kamera bawah skrin yang Mi Mix 4 tu tak cantik pun tak apa, tapi apa yang lebih penting adalah teknologi tu adalah lebih baik berbanding dengan teknologi kamera bawah skrin untuk generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi rasa-rasanya korang lebih berminat ke arah produk yang mana? So korang boleh komen. Moga berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Guys, video tadi macam mana? Cuba guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye. Ciao.